Saya diberi amaran oleh Mursyidul Am DAP. YB Kapal Sip. Sebelum ini saya pernah ditegur oleh Mursyidul Am PAS supaya lebih berhati-hati memilih calon-calon yang perlu menjalani tarbiyah dulu, yang tidak tamak haloba menggunakan kerusi untuk mencari harta dan mudah dibeli. Saya terima baik amaran dan teguran itu. Memang benar 2008 kita menghadapi kesukaran memilih calon-calon, dan ada beberapa kawasan yang kita kira sukar menang. Tetapi kita belajar dari pengajaran itu. Saya mohon maaf atas kelemahan itu dan juga apa yang pernah berlaku dalam Parti Keadilan Rakyat. Dan seperti mana telah kita umumkan dalam kongres baru-baru ini, parti ini mesti ditegakkan dengan tarbiyah, dan parti ini mesti punyai disiplin untuk memberi amaran atau menyingkirkan anasir-anasir yang boleh merosakkan perpaduan kita bersama. Sudah hari ini 13 Muharram tahun Hijrah, dan dalam kesempatan kita keliling seluruh negara, kita bicarakan, merumuskan apa yang juga disebut oleh Tuan Guru Hadi Awang tadi, bahawa risalah Islam itu dalam hijrah dipimpin oleh baginda Muhammad SAW meleburkan sistem yang zalim, meleburkan sistem yang menindas, yang merendahkan darjat manusia, sesuai dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, mengangkat, we have exalted the children of Adam, walaqad karramna bani Adam. Bahawa Islam dan berlakunya hijrah itu ialah kerana memerdekakan rakyat, membebaskan rakyat dari kezaliman, membebaskan dari faham kesukuan dan ketaksuban Arab yang mengatasi message atau risalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, universal message yang menegakkan keadilan. Jadi mudah-mudahan kita faham apa yang telah ditekankan oleh guru-guru agama kita, bahawa hijrah itu mesti bebaskan diri daripada kerakusan kuasa, kezaliman dan faham kesukuan perkauman yang sempit. Saya juga ingat kerana soal Melayu banyak dibahaskan, termasuk juga pembahas sepanjang hari ini. Tetapi Melayu ini juga tegak dengan budaya, Melayu ini juga tegak dengan akhlak. Dan kekuatan Melayu itu bukan pada kerakusan kuasa, bukan pada hebat rasuah dan kezaliman mereka. Kalau kita pertahankan kaum yang rasuah, kita pertahankan kaum yang zalim, sama ada atas kaumnya sendiri atau kaum lain, maka samalah kita pertahankan apa yang pernah disebut dan diungkapkan oleh Maulana Abul Hasan Ali Nadwi sebagai mempertahankan ciri masyarakat jahiliyah. Kita tidak boleh sebagai orang Melayu mempertahankan ketidakadilan ke atas kaum sendiri atau kepada suku kaum atau kaum-kaum yang lain. Ini dia pertembungan idea yang berlaku dalam negara kita, yang disebut juxtaposition of ideas, yang dibahaskan oleh rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat dan dalam UMNO Barisan Nasional. Menegakkan kuasa satu kaum atau menegakkan prinsip keadilan sejagat. Kita memilih untuk mempertahankan prinsip keadilan dan rahmat bagi sekalian alam, menolak kerakusan kuasa, rasuah, kezaliman dan perkauman sempit yang ditunjangi oleh UMNO. Inilah yang disebut dalam karya atau pengkarya Tun Sri Lanang dalam Sulatus Salatin, Sejarah Melayu,
kita diminta taat pada raja. Tetapi jikalau besar dosa rakyat itu pun, kalaupun dia terpaksa dibunuh, maka janganlah sekali-kali dinista dengan kata jahat-jahat, ataupun mestilah tunduk dan patuh kepada hukum syarak. Mana ada semangat yang sedemikian dalam budaya pemimpin-pemimpin korup dalam UMNO. Sebab itu dalam Sulatus Salati, sejarah Melayu, seandainya kerajaan atau pimpinannya disebut begini: jikalau ada seorang raja memberi aib kepada mana-mana rakyatnya, itu alamat sebuah negara yang akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kesetiaan itu bersyarat. Kita setia dengan syarat ada keadilan. Kita setia kepada kerajaan yang patuh kepada undang-undang dan prinsip. Semangat ini juga dalam sejarah dan budaya barat. Saudara tahu Oliver Goldsmith dalam The Deserted Village. Ill fares the land, to hastening ills a prey, where wealth accumulates and men decay. Bila kekayaan dipunggah oleh segelintir kecil atas nama kaum dan rakyat majoritinya mereka,